Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, insya-Allah adik-adik, sebelum kita mulakan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Okey, insya-Allah. Saya kenalkan diri sebelum kita mula. Siapa ingat siapa yang pernah join siri 1 sains ni, iaitu ada apa dengan cahaya. Untuk pengetahuan adik-adik, sayalah yang bagi waktu siri sains cahaya itu. Nama saya Malia binti Mohsin dan insya-Allah ini adalah siri yang kelima dalam siri sains. Kita buat program ni di bawah program Sakti, iaitu Sains, Kemahiran dan Teknologi dalam Islam. Okey. Okey, setakat yang kita telah lalui ini adalah siri yang kelima. Sebelum ni kita telah lalui siri ada apa dengan cahaya, yang ni yang saya sampaikan. Yang kedua adalah siri Tadabbur Haiwan bab 1. Siri makanan, iaitu makan apa hari ini, di bawah Dr. Rozi. Dan pada 2 minggu lepas kita telah lalui siri sains di bawah tajuk Siapa Saya, yang disampaikan oleh Puan Nurul Huda. Okey. Jadinya untuk siri yang Siapa Saya tu, ini adalah pemenang kuis bagi slot 4. Saya bacakan nama-namanya ya. Yang pertama, Nur Alia Jazila, Nur Balkish Kaisara, Ahmad Naim Danish, Ahmad Naim Hadif. Yang ni adik-beradik ni dua-dua dapat jawab dengan tepat dan betul dan pantas. Izwan Nur Asfa, Muhammad Irfan Darwish, Muhammad Fahim Sabrai, Muhammad Syahmi Iqbal, Nurul Farzana binti Zainuddin. Okey, insya-Allah hadiah tu akan hantar kepada pemenang-pemenang dan hadiahnya adalah berupa 2 buah naskah karya novelis profilik, iaitu Hilal Ashraf. Untuk pengetahuan adik-adik, pemenang ni dipilih berdasarkan yang pertama ketepatan, yang kedua kepantasan. Walaupun ramai jawab betul, tapi kita pilih yang pantas lah. Jadinya 9 pemenang telah terpilih. Okey. Jadinya untuk hari ini kita akan buat siri sains yang terakhir bagi batch ini, iaitu Sang Lebah. Tajuk ini akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Alina Samsudin. Yang ni Sang Lebah ni, kita nak tahu apa yang berkaitan dengan Sang Lebah. Jadinya sebelum kita mula, terdapat sedikit peraturan yang saya ingin bacakan. Yang ini untuk manfaat bersamalah ya. Apabila Dr. Alina telah mula pengisiannya, kita harap adik-adik dapat offkan kamera dan juga offkan mic supaya perjalanan program kita hari ini lancar. Bagi sesiapa yang ingin bertanya soalan, bolehlah onkan mic. Dan juga diharap adik-adik tidak chat di ruangan chat tu dengan perbualan-perbualan yang tidak berkaitan, kerana kita ni menghadiri majlis ni pada hari ini walaupun secara online adalah untuk mendapat ilmu, dan mudah-mudahan Allah turunkan keberkatan terhadap ilmu yang kita perolehi. Okey. Nanti selepas ini kita akan bagi link untuk borang kehadiran bagi penghantaran e-sijil kepada setiap peserta. Okey, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Dr. Alina untuk menyampaikan pengisiannya Sang Lebah. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Maria. Dan kita akan tengok sekejap ya adik-adik. Saya nak upload kita punya slide. Okey, kita tak nampak slide tu. Sekejap Nampak tak? Nampak, Doktor. Okey.
Okey, untuk hari ini insya-Allah saya akan kongsikan dengan adik-adik semua tajuk berkenaan dengan sang lebah. Saya Alina binti Syamsuddin dari Kumpulan Fokus Pengurusan Teknologi dan Inovasi Fakulti Pengurusan Teknologi UTHM. Untuk hari ini kita ada beberapa objektif ya. Ada satu objektif yang kita nak capai. At the end of the day kita harapkan adik-adik dapat belajar daripada sang lebah, cara hidup sang lebah dan kita cuba untuk mempraktikkan nilai-nilai murni yang ada dalam kehidupan sang lebah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay. Dan untuk hari ini, insya-Allah pertama kita nak tengok kenapa kita nak kaji sang lebah. Sebab ada banyak lagi haiwan-haiwan lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi untuk hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan sang lebah. Jadi kita nak kenal apa sang lebah tu dan kita nak tengok bagaimana cara madu daripada lebah tu dihasilkan dan kita nak belajar bagaimana cara lebah berkomunikasi antara mereka dan kita nak tengok apa kebaikan daripada produk sang lebah tu dan kita nak tengok juga apakah sikap ataupun akhlak sang lebah dan kita nak bandingkan dengan apakah sepatutnya akhlak kita seharian ya. Dan seterusnya kita nak tengok khasiat-khasiat yang telah dibuat oleh para saintis berkenaan dengan madu yang dikeluarkan oleh sang lebah dan seterusnya kita nak tengok hasil daripada perkongsian kita pada hari ini apa tindakan kita bersama-sama ya adik-adik dan saya sendiri insya-Allah apa yang boleh kita ambil ibrah daripada perkongsian pada hari ini. Okey. Pertamanya, kita nak kena pasti lebah ini sebenarnya adalah salah satu daripada serangga yang disebut dalam Al-Quran. Okey. Nanti apa lain-lain serangga yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan seterusnya, kita nak tengok dalam ayat Al-Quran, surah An-Nahlu ya. Surah An-Nahlu ialah surah yang ke-16. Ada 128 ayat yang diturunkan di Mekah dan An-Nahlu tu maksudnya ialah lebah. Okey. Siapa yang nak tolong saya baca apa pengertian surah An-Nahlu ayat 68 hingga 69? Okey. Okey, adik Faiz tolong bacakan ya. Keluarlah dari alam badannya minuman madu yang berlainan warnanya yang mengandungi penawar bagi manusia dari berbagai-bagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, daripada ayat ni, kita dapat tengok bahawa Allah SWT sebutkan kepada kita yang lebah ini, arahan kepada lebah iaitu lebah akan membuat sarang lebah di gunung ganang, di pokok-pokok dan di bangunan-bangunan. Okey, kalau adik-adik nampak, kalau adik-adik pernah tengok lebah, bukankah itu memang tempat-tempat yang memang sarang-sarang lebah kelihatan? Kan kita akan nampak sarang lebah dekat situ. Kerana itu ialah arahan Allah SWT terhadap lebah. Kemudian arahan Allah lagi supaya lebah ni hanya makan dari jenis bunga-bunga dan buah-buah aja. Okey, dan lebah kena ikut peraturan yang Allah tentukan. Okey, sama juga dengan kita, bila kita baca Al-Quran, apa saja yang Allah anjurkan untuk kita, kita kena ikut kan. Okey, nanti kita tengok lagi slide seterusnya. Okey, next ni. Dah? Okey, lebah ni adalah sejenis serangga dalam kategori Hymenoptera. Ataupun macam mana nak pronounce dia, Hymenoptera. Okey, iaitu termasuk dalam kategori sebut dan juga tebuan. Next.
Kemudian dalam lebah ni, apa yang paling penting ialah madu dia. Okey, di zaman Mesir dulu, zaman kuno dulu, madu lebah dan lilin ni dah lama terkenal dalam masyarakat lebah ni, dalam masyarakat Mesir, sorry. So maksudnya lebah ni telah wujud beribu-ribu tahun yang lampau. Okey. Seterusnya kita tengok apa kategori-kategori lebah. Next. Okey. Kategori lebah ni dia ada ratu lebah, dia ada lebah jantan dan dia ada lebah betina. Okey. Dan setiap lebah ni, setiap kategori lebah ni dia ada fungsinya yang tersendiri. Okey, ratu tugas dia untuk apa? Jaga lebah. Ratu tugas dia untuk bertelur. Dia bertelur je. Dan ratu bertelur beribu-ribu telur. Bukan sebiji telur, bukan 2 biji telur. Tapi Macam beribu-ribu telur. Ya. Okey, seterusnya kita tengok macam mana cara lebah berkomunikasi. Macam kita berkomunikasi sama ada kalau kita boleh bercakap, kita akan berkomunikasi guna suara kita, kan? Dan kadang-kadang kita guna bahasa isyarat, kan? Tetapi lebah akan berkomunikasi dengan kawan-kawan dia ataupun dengan saudara-saudara dia menggunakan tarian lebah. Okey? So kita tengok video macam mana, kejap lagi kita akan tengok video bagaimana tarian tu. Okey? Dan tarian ni, next. Okey. Tarian lebah ni sebenarnya diwujudkan untuk mencari makanan, ya. Cuba adik-adik tengok gambar tu. Okey, cuba tengok gambar tu. Ada 6 langkah, ya. Pertama, lebah tu akan cuba untuk mengenal pasti sumber makanan dia. Ya, sumber makanan ataupun sumber air. So lebah ni keluar, dia cari. Okay. Bila dia dah jumpa sumber makanan tu, dia akan balik kepada sarangnya, berjumpa dengan kawan-kawan dia dan dia akan berkomunikasi dengan kawan-kawan dia. Dan dia akan menggunakan kedudukan matahari sebagai panduan untuk dia menggerak makanan, sumber makanan tu. Ya. Setiap 100 meter daripada sarangnya akan menggerak-gerakkan, ya, dia punya sarang tu, dia punya badan dia kat belakang tu untuk tambahan kepada 75 milisan ciptaan lebah tu. Macam mana dia berkomunikasi, dia gerak-gerakkan mengikut kedudukan matahari. Kemudian bila dia dah terima pula direction tu, dan dia akan maklumkan dengan kawan-kawan dia, dan kawan-kawan dia pun akan tahu macam di mana kedudukan makanan tu, sama ada bunga ke ataupun ada buah-buahan ke, dan lebah itu akan pergi kepada punca tu bersama dengan kawan-kawan dia. Itu sebab kalau kita lihat lebah, dia akan mencari makanan bukan seorang-seorang, dia akan berkumpulan. Ada beberapa ekor atau berpuluh-puluh ekor atau beratus-ratus ekor untuk mencari makanan tu. Cuba kita tengok video untuk kita lebih faham lagi. Sekejap kena lambat sikit. Right now. The honeybee performs a waggle and rotation dance to share information about the location and distance of a nearby point of interest. Let's say you're stuck in a beehive and your friendly busy bee goes out foraging. On her journey, she finds a flower full of powdery pollen. She heads back to tell you and the rest of the hive where this flower is. How? Distance and direction, my friend. She makes a waggle run, shaking it back and forth real fast while she kind of walks in this straight line. When she gets to the end, she turns to the left, circles back around to the start,
Waggle run again, now turn to the right, back to the start. Waggle run again, turn to the left. You get the idea? Do we really need like a whole electronic waggle bee dance mix? What's really cool is that the length of this waggle run varies, and it varies in a way that's precisely related to bee travel time. Bee travel distance. Closer to the destination, the shorter the waggle. In fact, with every second a waggle run lasts, that bee's telling you to travel 1 kilometer. So what? We have kilometers and miles, and bees waggles. Okay, 1 kilometer. Ready to go. 1 second, 1 waggle sama dengan 1 kilometer. Up is this bee's point of reference, which is the sun. Up means towards the sun. The angle of the waggle run tells you where to keep the sun in your sky while you travel. Combine that angle with your distance, and you're ready to go. Other info might be actually hiding in this shake and rotate routine, like familiarity. Experienced bees might pay particular attention to the smell of a familiar flower coming off the dancer, for instance. Or maybe danger, with the dancer circling around to do fewer waggle runs if the destination is a dangerous target. If we compare other bees in other parts of the world, we even find waggle dialects and the possibility of social learning. That's a lot to take in, little bee. Click to buzz on over to Animal Communication, and don't forget to subscribe for language. Okey, daripada video ni, apa yang adik-adik belajar daripada video ni? Okey, daripada video tadi, kita nampak kan dia kata di serata dunia ni ada bee, ada lebah. Dan lebah di serata dunia ni juga dia mempunyai dialek dia yang tertentu. Contohnya dia macam kita juga kan. Misalnya kita dekat Johor, bahasa dia berbeza dengan kita dekat Kelantan. Bee pun dia mempunyai bahasa ataupun dialek dia sendiri. Dan bila dia waggle tu kan, dia gerak-gerakkan macam ekor dia tu, dia gerak-gerakkan belakang dia tu. Bila dia gerak-gerakkan tu, kalau dia gerakkan sikit, maksudnya good news, ada makanan dan sebagainya. Dan bahasa yang kenapa kita dapat tahu tentang bahasa tu, sebabnya ada pengkaji-pengkaji yang mengkaji tentang bee. Sama juga dengan adik-adik nanti. Kalau adik-adik belajar rajin-rajin, insyaAllah, kalau adik-adik ada peluang, misalnya adik berminat untuk mengkaji tentang serangga, adik-adik akan jadi pakar serangga. So sebabnya kita akan dapat kongsikan macam kita tahu hari ini kan, macam mana bee tu sebenarnya dia berkomunikasi melalui tarian. Kan, maklumat tu ataupun information tu kita tahu daripada pakar-pakar yang mengkaji tentang tentang lebah. So adik-adik besok bila dah besar, adik-adik juga boleh mengkaji tentang serangga-serangga yang lain kalau berminat kan. Selain daripada nak jadi doktor, engineer dan sebagainya. Okay, next. Seterusnya, kita nak tengok bagaimana proses pembentukan madu pula. Okay, kalau kita lihat tadi, uniknya lebah ni, pertama dahlah nama dia disebut dalam Al-Quran. Kan? Bagaimana lebah itu hidup di muka bumi Allah ini, Allah gariskan, Allah sebut dengan dengan kita. Macam mana lebah tu patut berperanan dan apa sepatutnya lebah tu buat. Dan bagaimana lebah tu berkomunikasi juga, kita dah belajar kan melalui tarian. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana lebah buat madu. Kita selalu dapat madu daripada lebah. Kat mana kita dapat madu tu? Kita beli kat kedai ke ataupun kita pergi dekat sarang kita ambil? Beli. Tiba-tiba dia dah ada kat dapur kan. Kita tengok ada kat dapur dah lebah madu tu untuk kita minum setiap pagi. Ataupun kita campurkan dengan air TO ke kan. Okey. Sekarang ni kita nak tengok macam mana lebah tu buat madu dia. Okey. Dan sebenarnya kita juga nak kaji apa sebenarnya kandungan dalam madu tu. Okey. Lebah tu dia akan keluarkan nama dia zat peragi. Ya.
dan air liurnya pada bakal madu lalu merubahnya dari gula tebu, sukros menjadi gula buah-buahan yang disebut livulose ataupun dextrose. Itu sebabnya madu ataupun kemanisan yang kita perolehi daripada madu itu jauh lebih baik daripada gula putih. Itu sebabnya kalau boleh di rumah-rumah kita perlu ada madu tu. Tak kira lah kita beli dari mana, dan kita perlu elakkan daripada makan ataupun gunakan gula putih. Ya. Kita cuba pindah ke madu pula. Okay, next. Okay, dalam hadis pun disebut banyak sangat tentang khasiat madu. Okay, siapa nak tolong saya baca hadis ni yang panjang ni? Saya. Okay, siapa-siapalah dulu. Okay, tolong baca. Sila bacalah. Dia bacakan. Banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan kelebihan madu lebah. Antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bermaksud seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya perut saudaraku mengembung. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, berilah dia minum madu. Lelaki itu memberi saudaranya minum madu. Tetapi kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, aku telah memberinya minum madu, tetapi perutnya semakin kembung. Okey. Seterusnya ada hadis tu tak habis lagi. Next sudah. Baginda bersabda, pergilah dan beri dia minum madu. Lelaki itu lalu pergi dan memberi saudaranya minum madu, tetapi kemudiannya dia datang lagi seraya berkata, wahai Rasulullah, madu itu hanya menambah kembung perutnya. Rasulullah SAW bersabda, maha benar Allah SWT dan perut saudaramu berdusta. Pergilah dan beri dia madu lagi. Lelaki itu pergi kemudian memberi saudaranya minum madu dan akhirnya dia sembuh. Okey, so salah satu yang disebut dalam hadis tentang kebaikan madu itu ialah dia boleh memberi ataupun manfaat kepada kalau kita kembung, iaitu satu-satu contoh dia. Okey, next sudah. Kita tengok lagi antara unsur-unsur lain ya yang terdapat dalam madu tu. Kita selalu rasa madu tu manis ya. Dan madu tu sebenarnya dia ada kandungan air, protein, fruktos, glukos, sukros. Yang ini semua jenis-jenis gula ya. Nitrogen, karbon, dextrin dan lain-lain ya. Saya nak Manakala tulis. nak tulis, okey. Boleh tulis. Okey, manakala hampir seluruh vitamin yang diperlukan oleh tubuh manusia terkandung dalam madu seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 dan vitamin-vitamin yang lain. Okey, kalau adik-adik berminat dengan kandungan ni, nanti jawab kuis, hadiahnya ialah madu. Okey? Siapa yang dapat jawab dengan betul insya-Allah. Okey, yang nota ni kalau adik-adik nak nanti kita akan bagi nota tu. Nota slide ni. Okey? Okey. Seterusnya kita nak tengok macam mana lebah buat madu. Okey? Supaya kita dapat gambaran yang lebih lengkap lagi. Kita cuba tengok video ni. Why do bees make honey? Bees are amazing animals. They work so much and are super organized. The bee society is composed by the queen, the drones, and the workers. Although the worker bees can also be called cooker bees because they are in charge of making the honey. They make the honey with the nectar or pollen, which they gather from flowers, and with a special liquid they produce themselves. They use this honey to feed larvae, from which new bees will be born. So now we know why they make honey. The
truth is, I really like bees because I love their honey and it's also a supernatural and healthy food. Here's a fun fact. Do you know how many bees are needed to get a kilo of honey? Well, we need 2,500 bees and almost 1.5 million flowers. Well, it is hard work to get a kilo of honey. We can't say goodbye without telling you that bees are super important for nature. Besides their small size, bees complete a great mission, pollination. But we will tell you all about that in another happy learning video. Goodbye, friends. Bye. Okey. Okey. Kalau adik-adik tengok dekat YouTube ada banyak sangat siaran-siaran yang bermanfaat untuk adik-adik. So masa yang terluang minta izin dengan mak dengan abah, mama dengan papa ke untuk tengok YouTube, tengok benda-benda yang bermanfaat dan belajar daripada YouTube tu. So banyak sangat. Okey, sebagai contoh tadi, siapa ingat? 1 kilo lebah, 1 kilo madu, berapa puluh ribu lebah yang diperlukan? 25,000 lebah. 2,500 kan? Sorry, 2,500 lebah yang diperlukan. Ya, itu untuk 1 kilo. Dan berapa ladang ladang apa tu bunga yang perlu? 1,5 juta bunga. Bayangkan tentang madu-madu yang ada kat rumah kita tu, kaedah untuk mendapatkannya. Itu sebabnya bila kita nak ambil madu tu, kita kena lebih bertanggungjawab. Sebab kita tak boleh nak bunuh lebah-lebah tu sebarangan. Kecuali lah kalau dia berbahaya. Itu pun kita guna asap kan selalunya. Okey, seterusnya kita nak tengok sifat lebah pula. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother.